Tapi ada ketika Rasulullah memang pernah mendoakan kecelakaan dalam bentuk laknat. Rasulullah pernah mendoakan doa seperti ini. Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, celaka dan laknatlah bangsa Quraisy, bangsa Quraisy, bangsa Quraisy. Tapi doa Nabi ni ada pengkhususan. Orang hak lawan, orang hak tentang. Kalau ambil umum, pak saudara Nabi pun Quraisy, sahabat Nabi pun Quraisy, tok Nabi pun Quraisy, dia jadi kena semua. Doa Nabi ni untuk orang hak lawan, untuk orang hak benci, untuk orang hak tentang. Bahkan nama-nama tertentu, Allahummal an bi Amru bin Hisham wa Utbah bin Walid, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Uqbah bin Abi Mu'is, Ummarah bin Walid, Umayyah bin Khalaf. Semua nama ni Nabi sebut satu-satu. Ya Allah, laknatlah Amru bin Hisham, Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'is, dan juga yang terakhir Ummarah bin Walid. Semua hak Nabi doa laknat ni, hak ni lah hak mampus awal perang Badar. Tak ada satu pun doa laknat Nabi ni selamat dalam perang Badar. Semua nama hak Nabi doa tu semua mati perang Badar. Abu Jahal awal lagi kena bunuh dekat sahabat cilik Abdullah ibnu Mas'ud. Lepas tu hak lain Umayyah bin Khalaf, bos majikan Bilal, mampus awal juga. Semua mati. Dalam kes Nabi guna pendekatan ni, tapi sekali-sekala. Maksudnya jahat sangat orang ni, baik matilah. Faham tak? Tapi dalam kes dakwah, kita tak boleh guna keras macam ni. Tengok, bila berhadapan dengan pak saudara Nabi, Abu Lahab, dia penakut, dia tak pi, sebab tu dia selamat. Abu Lahab pi tak perang Badar, tuan-tuan? Abu Lahab pi tak? Abu Lahab tak pi, dia hantar orang lain. Dulu dalam kaedah kita panggil etik peperangan bangsa Arab ni, kalau kita sepatutnya pi sebab kita ketua, tapi kita tak pi, kita kena upah seseorang wakil kita. Contoh, kita ketua, hang kena pi ni, tapi aku tak boleh pi lah, ada kerja. Jadi aku utus orang ni, aku upah dia, dia pi. Abu Lahab dia upah siap-siap. Cerdik juga dia tak? Selamatlah dia, Abu Jahal hak mati. Walaupun demikian, Nabi tak berhenti dakwah bapa saudara dia, tunjukkan jalan kebaikan. Walaupun bapa saudara dia kafir, bapa saudara dia mendapat laknat Allah, tabbat yada, tak berhenti kita baca hari ini. Tapi bila berhadapan dalam soal dakwah dan nak menarik pada Islam, berapa kali Nabi guna dan panggil Abu Lahab, wahai si kafir. Saya tanya tuan-tuan, berapa kali dia panggil bapa saudara dia, wahai si kafir? Berapa kali dia guna atas tabbat tiada nak dakwah bapa saudara dia, wahai manusia yang dilaknat oleh Allah? Berapa kali dia guna kalimah? Zero. Wahai bapa saudaraku, ataupun dia guna nama. Nak dakwah orang, nak dekat orang, guna nama. Kalau kita hari ni nak dakwah kawan kita hak non muslim pun awal-awal lagi, wahai sahabatku si kafir. Jadi aku nak cerita, orang dengar wahai sahabatku si kafir pun nak cerita apa, panggil aku awal-awal lagi si kafir dah. Memang dia kafir tak salah, tapi pendekatan dakwah salah. Kita nak ajak orang, kita guna benda hak tak elok dah pada dia. Ni aku nak cerita sikit kat hang lah, wahai si penipu, wahai si pembongak, wahai si apa-apa. Kita sebut semua hak buruk-buruk baru kita nak cerita. Orang nak dengar pun tak mau dah. Wahai saudaraku yang mulia, dia penipu. Oh, dia panggil mulia. Okey ke tak? Dia penipu, kita sebut yang mulia, yang baik hati, saudaraku, rakan yang terdekat, yang dimuliakan. Memang akan buka pintu orang nak dengar. Hari ini tomahan cacian tidak akan lebih berkesan kecuali dengan pendekatan kasih sayang, kedamaian dan kemesraan. Hak jahat tu jahatlah, hak kita nak cerita, nak tarik, nak kepada kebaikan. Okey, kembali. Mana tadi kita tadi ya? Duk tarik Hanzalah tadi. Baik. Bila mari Nabi ni, tak selesanya bapa Hanzalah sampai dia terpaksa pindah.
Nak marah dekat Nabi, nak marah dekat sahabat, perang Badar kalah pula musyrikin Mekah, dia lagi meluak, dia lagi panas, akhirnya dia hak duduk Madinah, dia pindah ke Mekah. Dia hak duduk Madinah, elok-elok tempat dia, dia pindah ke Mekah. Nabi mari kau ni. Dia duduk di Mekah, dia duduk provok, dia duduk api-apikan, dia duduk fitnah pula dengan pemuka-pemuka Quraisy. Oi, malu sungguh ah. Ramai 1000 tapi kalah. Macam mana kita nak buat ni? Hang benci Muhammad, aku pun benci Muhammad. Hang benci dakwah Islam, aku benci dakwah Islam. Dia duk provok-provok, kita kena lawan sekali lagi ni. Malu kita kalah perang Badar. Jadi dengan sebab provok-provok ni, naik baliklah semangat geng-geng tu. Sehingga setahun kemudian 3 Hijrah jadi perang apa? Lepas Badar perang apa? Uhud. Selang tak lama nak perang pula dah, semangat ni. Kali ni hak dulu 1000 hantar berapa? 2 kali ganda, 3000. Islam dulu 313 plus hantar 1000. Sampai tengah jalan geng munafik buat hal tinggal 860 plus. Hak sebenarnya duduk di medan tak sampai 1000 dah Islam. Nak lawan 3000 ni. Purata 1 lawan 3, samalah perang Badar lebih kurang. Dalam perang ni, bila Hamzalah duduk menyebelahi Islam, dia duduk tim Rasulullah dan sahabat. Automatik bila bapak dia pergi Mekah, bapak dia akan duduk tim mana? Bapak dia nak duduk tim mana? Tim Islam ke tim Abu Sufyan? Tim Abu Sufyan. Automatik pertemuan bapak dengan anak dalam peperangan ni tak boleh dielakkan. Jadi dia berharap dalam perang ni kalau boleh tak terserempak dengan bapak dia. Perang tetap perang, tapi kalau boleh teng tu tak jumpa dengan bapak. Bila berjumpa dengan bapak, kemungkinan boleh muncul. Adakah bila seorang anak dengan bapak dalam perang perlu dihormati dan paling koman pun sengih menyengih antara satu sama lain? Bapak pula, anak masuk pedang, duk sengih dua orang tu. Perang. Mungkinkah macam tu? Tak. Mereka kena buka pedang. Paling kurang pedang mempedang. Paling kurang tombak menombak. Paling kurang panah memanah. Lebih jauh lagi mungkin salah seorang akan cedera. Lebih jauh lagi mungkin salah seorang akan mati atau dua-dua mati. Mungkin anak kena bunuh oleh musuh bukan bapa. Mungkin bapa kena bunuh bukan oleh anak, oleh sahabat Islam yang lain. Semua kemungkinan tu boleh dipakai. Dua-dua cedera, salah seorang cedera, dua-dua mati, salah seorang mati, semua kemungkinan boleh berlaku dalam perang. Tapi harapan dia tak terserempak, memang dia tak terserempak. Bila perang Uhud berlangsung, dia dah banyak berbelah-belah musuh dia dah bunuh di tangan Hamzalah. Sampai satu saat dia bersua dengan Abu Sufyan. Dia bertemu dengan Abu Sufyan. Dan dia bertekad kalau dia boleh bunuh Abu Sufyan ni, maka moral tentera-tentera kafir akan down. Bukan kata perang Uhud, perang mana-mana pun kalau kita boleh bunuh dia punya bos, memang moral tentera-tentera bawah akan down. Contoh ada bos, panglima paling besar. Tentera walaupun belakang 40,000, panglima tu kena, panglima tu mati, panglima tu terbunuh, moral hak bawah belakang down, jumlah mereka ramai pun. Tak percaya cuba main game. Kalau boleh bunuh bos, ada lagi belakang dia 100, game over tu kan game tak over. Dah contohlah ni. Kita main game, berjaya bunuh bos, ramai lagi hak kecil bawah. Game over ke game tak over? Biasanya boleh bunuh bos ni game over ke tak over? Game over dah. Bos mati, game over dah. Tutup cerita. Dan sampai masa dia memang boleh melakukan satu pukulan untuk tebas Abu Sufyan, ada peluang. Tapi datang tentera musuh serang hendak daripada belakang, lantas menombak dari arah belakang. Tombak belakang tembus mata tombak dari arah depan. Dia jatuh berlutut. Tu pun sisa-sisa nyawa yang ada, dia duk perang lagi dengan Abu Sufyan. Lepas tu kawan tu gerak, habis ya.
Lalu dia menghembuskan nafas terakhir sebagai wira, sebagai pahlawan perang, sebagai syuhada dalam keadaan tunduk sujud. Habislah riwayat Hanzalah bin Rahib. Tapi siapa hak tombak dia dari belakang? Hak tombak dia dari belakang ialah Ibnu Syu'ub, ataupun nama betul dia Shaddad bin Al-Aswad. Sebab saya sebut ni, ada setengah tulisan, setengah jena dia sebut nama lain. Hak betul yang tombak dia Shaddad bin Al-Aswad. Akhirnya kawan ni masuk Islam juga lepas pada ni. Ramai kan hak dulu lawan Nabi masuk Islam. Macam Khalid. Khalid bin Al-Walid masuk perang Uhud ni. Waktu perang Uhud dia Islam ke kafir? Dia pahlawan ketua kafir. Dia masuk Islam lewat lepas perjanjian Hudaibiyah, baru Khalid masuk Islam. Maksudnya perang-perang sebelum perjanjian Hudaibiyah dia duduklah kafir. Begitu juga dengan pembunuh Hanzalah ni, di kemudian hari dia masuk Islam. Tapi yang selalu disebut kadang-kadang naik nama Shaddad bin Aus. Ada setengah tulisan naik nama yang bunuh Hanzalah tu Shaddad bin Aus, bukan Shaddad bin Aus, Shaddad bin Al-Aswad. Shaddad bin Aus ni sahabat Nabi, orang Madinah juga. Dia masuk Islam dan dia dah jadi tentera Islam waktu perang Badar lagi. Perang Badar Shaddad bin Aus dah menyertai tentera Islam. Tiba-tiba perang Uhud seolah-olah lah kalau benar Shaddad bin Aus, dia jadi berbalik kepada kafir dan bunuh sahabat lain. Logik ke tak logik? Seorang sahabat tu masuk Islam, perang Badar dia duduk geng Islam. Perang Uhud dia kembali jadi kafir seolah-olah, ataupun masuk geng belah tu bunuh sahabat Islam lain. Ada logik tak? Bila melibatkan isu agama, jangan main dengan logik. Saya sebut awal. Sebab benda ni tak mustahil, walaupun memang bukan syahadat. Tapi kalau kita kata contoh syahadat berbalik, benda tu tak mustahil. Saya tunjukkan beberapa contoh, tak boleh nak bermain dengan logik tentang isu ni. Isu kembali kepada 15 nama yang blacklist tu. Antaranya Abdullah bin Abi Sarah kan. Dia ni sahabat Nabi, duduk ni Madinah, penulis wahyu Nabi. Tapi satu masa dia murtad dan lari balik ke Mekah. Pernah dah ada dalam fikiran kita tergambar, bukan sahabat biasa, sahabat yang Nabi letak sebagai penulis wahyu ni tinggi, dia punya grade, tiba-tiba boleh murtad dan lari. Tahap penulis wahyu murtad. Oi, biar betul Ustaz. Bukan biar betul, biar tak betul. Bukan logik tak logik. Benda ni dah berlaku dah. Islam elok-elok, duduk dengan Nabi elok-elok, nulis wahyu elok-elok, murtad, lari. Dia orang yang hak Nabi bunuh, tak dimaafkan. Ada seorang lagi datang Madinah, masuk Islam, Nabi beri kepada dia jawatan pungut zakat, pungut hasil daripada orang Islam Madinah. Beri pula seorang pembantu. Jadi satu kes, letih bekerja ni, sebelum tidur dia suruh pembantu dia masak. Kamu masak nanti bila aku bangun aku nak makan. Pembantu letih, tertidur, tak teringat nak masak. Dia bangun nak makan. Bila bangun tak ada masakan, dia pergi bunuh pula kawan tu. Mati kawan tu, dia takut dia kena bunuh balas, dia lari balik ke Mekah. Bawa sekali dengan duit-duit hak kutip dengan orang tu. Dia buka murtad. Siapa murtad tu? Sahabat Nabi tu. Hak duk kutip duit orang, duk kutip zakat tu, murtad. Nah ni pun kena bunuh.